Mencari ilmu pelbagai cara, ilmu dicari sehingga ke tengah hari. Hari ini saya ingin berbicara sensasi buku, pena dan picagari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Arissa binti Rosli, pelajar tingkatan 4 Sains dari Sekolah Menengah Kampung Datuk Seri Kamaluddin, ingin memberikan ulasan tentang buku yang telah pun saya khatam 2 tahun yang lalu. Buku ini merupakan buku science fiction. Berdasarkan tajuk dan juga kulit buku ini, ia merupakan buku tentang perubatan. Penulis telah mengemukakan pelbagai mitos yang telah pun kita ragu-ragu selama ini. Sebagai contohnya, antara tajuk yang saya gemari dalam novel ini ialah mitos mandi malam. Ramai masyarakat beranggapan bahawa mandi malam boleh menyebabkan peparu berair ataupun dikenali sebagai EVC pleura. Sebenarnya, punca daripada penyakit EVC pleura ni adalah kegagalan jantung, kanser paru, sumbatan pada salur darah paru, penyakit hati dan sebagainya. Namun, mitos ini telah digunakan sejak zaman dahulu lagi. Mungkin terdapat maksud tersirat sebaliknya. Sebagai contoh, bahaya jika kita pergi mandi pada waktu malam kerana takut jatuh ke dalam perigi. Maklumlah, zaman dahulu kan rumah kebanyakannya tandas berada di luar. Ataupun mungkin bahaya kepada anak-anak dara untuk mandi pada waktu malam kerana faktor ada mata-mata syaitan yang ingin mengendap mereka. Bukan itu saja, penulis juga menulis tentang cerita seorang doktor, semangat profesi, media sosial dan juga mahasiswa housemanship. Selain itu, kisah cerita seorang doktor yang saya minat seperti doktor, mana antibiotik saya? Sebenarnya, bukan semua antibiotik digunakan untuk melawan satu jangkitan. Antibiotik ni dia digunakan untuk melawan jangkitan bakteria dan ini tidak digunakan untuk melawan jangkitan virus. Sebagai contohnya, bila kita demam. Ramai beranggapan bila kita demam ni, kena ambil biotik lah, antibiotik kan. Tapi sebenarnya tidak. Kita sihat balik sebabkan virus tu sendiri. Doktor tu pernah berkata bahawa dia pernah berjumpa dengan seorang pesakit ni yang mempunyai imun dia hampir sama dengan semua antibiotik. Jadi, bila pesakit tu nak gunakan antibiotik, dia perlu membeli antibiotik yang agak mahal dan juga lebih tinggi dosnya. Ni semua berpunca daripada dia makan antibiotik tanpa berjumpa dengan doktor dan makan tanpa mengikut waktu yang ditetapkan. Beliau merupakan ahli graduan Universitas Padjadjaran di Bandung, Indonesia. Dr. Karun telah menulis sebuah novel diagnosis Apokalips dan juga telah dinobatkan sebagai novel non-fiction Melayu terbaik MPH pada tahun 2016. Buku ini bukan sahaja menarik, malahan dapat memberi kita ilmu pengetahuan tentang perubatan dan kita dapat belajar bahawa semua orang mempunyai rintangan yang berbeza dalam mengecapi impiannya. Oleh itu, saya sebagai salah seorang pembaca buku Pena dan Picagari amat menggalakkan masyarakat untuk membaca buku ini agar dapat memperluaskan lagi ilmu dan pandangan kita terhadap perubatan. Dan mungkin boleh jadi motivasi pada kita untuk belajar dengan bersungguh-sungguh hinggalah ke benar gadi. Saya ingin memetik sedikit isi yang terdapat dalam novel tersebut. Si adik gigih untuk menuntut ilmu, gigih untuk meneruskan kehidupan dan penyakit ini bukanlah penghalang. Seorang pesakit ESRM tentang menimba ilmu. Kita yang sihat ni pula bagaimana? Sebelum saya tamatkan bicara saya ingin menempelasikan sebuah pantun. Baca buku ilmunya di sini, membersihkan pusat sumber menggunakan vacuum. Tamatlah sudah bicara saya hari ini. Sekian dan Assalamualaikum.